Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, rupanya berkaitan dengan pembentangan belanjawan 2025. Berita baiknya adalah belanjawan 2025 sudah diumumkan dan banyak penambahbaikan yang kita dapat dengar. Namun di sudut yang lain, rupanya ada serangan yang diterima oleh Anwar Ibrahim, ataupun mungkin bukan serangan tetapi nasihat ataupun teguran, terutamanya daripada kepimpinan politik, bukan daripada kerajaan. Contohnya, ahli Parlimen Muar sendiri, Syed Saddiq, bahkan Muhyiddin Yassin juga ada bersuara, dan beberapa lagi pemimpin yang lain, termasuk di dalam kerajaan. Sudah pasti pembentangan ini ada yang menerima dengan baik, dan ada juga yang pasti akan cuba untuk melihat kelemahan belanjawan 2025. Tapi mungkin ada yang hanya bercakap ataupun hanya ingin menyerang Anwar Ibrahim kerana mereka tahu Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, manakala mereka pula di bahagian pembangkang cuba untuk menjatuhkan Anwar, cuba untuk memalukan Anwar. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, satu tulisan daripada Syabuddin Husin bertarikh 21 Oktober, inikah yang dinamakan kerajaan umum dulu, fikir kemudian. MP Muar Syed Saddiq mempersoalkan mengapa kumpulan pendapatan P15 disebut dalam pembentangan belanjawan 2025 Jumaat lepas, sedangkan takrifannya masih belum dimuktamadkan. Macam mana kerajaan boleh umum dulu dalam belanjawan yang P15 maha kaya guna RM8 bilion subsidi petrol? Maha kaya mana yang guna RM8 bilion ini? Janganlah umum dulu, pikir kemudian. Kehidupan rakyat menjadi taruhan, kata bekas Presiden muda itu di platform media sosial X. Ketika membentangkan belanjawan, Anwar berkata, warga asing dan 15% pengguna teratas atau digelar maha kaya menikmati 40% subsidi RON 95 kerajaan. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, 40% subsidi ini yang merangkumi kira-kira 8 bilion lebih bagus sekiranya dibelanjakan untuk penjagaan kesihatan awam, pendidikan dan pengangkutan. Beliau mengumumkan kerajaan akan melaksanakan penyasaran subsidi RON 95 mulai pertengahan tahun depan yang menurutnya tidak akan menjejaskan 85% rakyat. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, saya boleh katakan ini adalah serangan terhadap Anwar Ibrahim. Namun kita tahu setiap yang dibentangkan di dalam belanjawan 2025 pasti ada sebab dan pasti Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sudah memikirkan perkara ini dan itu sudah pasti demi rakyat. Tuan-tuan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, apa dah jadi dengan kepimpinan Perikatan Nasional, kepimpinan pembangkang, ataupun kepimpinan bersatu? Kenapa tiba-tiba ada berita ada wakil rakyat daripada PN yang mengeluarkan perkataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan di Dewan? Mereka sebagai ahli parlimen, sebagai pemimpin yang menjadi contoh dan teladan kepada rakyat Malaysia, tetapi mereka pula membuat satu situasi yang memperlihatkan mereka seolah-olah tidak layak untuk memegang jawatan itu. Itu bagi pendapat saya. Dikatakan di dalam berita ataupun perkongsian daripada Harapan Daily, beradablah sikit isteri orang tu. Ramai terkejut lihat perangai ahli parlimen Perikatan Nasional ini. Harapan Daily 23 Oktober. Tular petikan kenyataan seorang wakil rakyat PN terhadap Menteri Fadlina Sidek semasa persidangan Dewan Rakyat baru-baru ini. Rata-rata menyifatkan apa yang disebut ahli parlimen Kulim Bandar Baharu, Roslan Hashim itu
sebagai tidak selayaknya diucap oleh seorang yang berhormat terhadap wanita berstatus istri orang. Roslan dari Bersatu semasa mesyuarat di parlimen pada 17 Oktober lalu, antara lain menyebut warna baju YB Fadlina sama dengan warna tali leher saya. Selain itu dia turut berkata, saya nak tengok YB Menteri ke YB Speaker disusuli dengan gelak-gelap. Aksi menjengkelkan oleh wakil rakyat pembangkang itu berlaku ketika dia bertanyakan mengapa 5 hadis digugurkan daripada modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Fadlina kemudiannya menegaskan bahawa beliau telah menjawab persoalan tersebut sebelum ini. Dalam masa sama, ramai berharap pengundi bermuhasabah sebelum menghantar individu untuk mewakili suara mereka di parlimen. Beradablah sikit, isteri orang tu, tegas Dr. Syarul Nizam. Ada unsur gangguan seksual. Dia cuba kaitkan warna baju wanita itu dengan warna tali leher dia. Menjijikkan lawak begitu. Dia ingat kelakar. Tapi itu gangguan seksual, ujar pengguna X Mazli Zalma. Takut sangat konon Cina komunis nak ambil alih. Okey fine. Kalau kau percaya, tapi pilihlah pemimpin yang bijak, kata PC Kosong. Tahap pemikiran pengundi yang beri undi pada dia amat membimbangkan. Disebabkan memilih mengikut sentimen, inilah yang pengundi dapat. Tulis salah satu lagi pengguna media sosial. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, selain daripada ini, rupanya terdapat satu lagi berita yang menyebut ahli parlimen daripada PN. Dikongsikan melalui Malaysia Kini, bertarikh 23 Oktober, Chong Mahu MP sebut PUND K Mamak Pasembur dikenakan tindakan. Chong Zemin hari ini mengemukakan notis kepada Dewan Rakyat untuk merujuk 2 ahli parlimen PN ke jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen. Katanya, usul tersebut diserahkan kepada Setiausaha Dewan Rakyat tengah hari tadi. Langkah diambil oleh ahli parlimen Kampar itu dibuat dengan merujuk kepada penggunaan kata-kata yang dianggap melanggar etika parlimen, disebutkan pembangkang. Bercakap kepada media, Chong berkata, insiden pertama berlaku pada jam 12.30 tengah hari kemarin apabila Rosul Wahid PN Hulu Terengganu dengan bersahaja menyebut perkataan mencarut. Membacakan petikan yang disiarkan dalam Hansard Parlimen, Chong berkata, Rosul menyebutkan banyak cukai akan dibebankan di atas pundak rakyat, bukan PUNDK, ya, pundak. Ketika itu, Rosul mencela Hamzah Zainuddin yang berucap membahaskan belanjawan 2025. Insiden kedua, beberapa jam kemudian, pada hari sama, melibatkan Afnan Hamimi, Taib Azamuddin, PN Alur Setar, yang berucap dengan menyatakan rasa kurang senang terhadap tindak tanduk Perdana Menteri. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, adakah kedua-dua ahli parlimen ini berisiko untuk digantung, dipecat ataupun bakal menerima tindakan undang-undang? Saudara-saudara, menurut Anda, apa komen Anda?